12.1 ataupun 4.1 dalam buku teks. Subtopiknya adalah polimer. Hari ini kita akan lihat subtopik yang kedua, iaitu tentang getah asli. Jadi dalam getah asli ni kita ada empat objektif, objektif yang kita kena kuasai. Menerangkan getah asli dari segi penamaan, formula struktur dan sifatnya, mengeksperimen penggumpalan lateks, menerangkan proses pemvulkanan getah dengan menggunakan sulfur sebagai aktiviti, mengkaji sifat kekenyalan getah tervulkan dan getah tak tervulkan melalui eksperimen. Okay, jadi dalam subtopik ni kita sebenarnya ada aktiviti lah, aktiviti makmal ataupun eksperimen. Jadi kita akan tangguhkan dulu eksperimennya. Okey, kita mulakan dengan getah asli dan lateks. Okey, apakah itu lateks? Lateks merupakan cecair berwarna putih yang diperoleh daripada pokok getah apabila kulit pokok getah ditoreh. Okey, ataupun bahasa kampungnya kita panggil susu getah yang warna putih tu. Jadi getah asli terdapat di dalam lateks dan merupakan sejenis polimer semula jadi yang dinamakan polyisoprena. Okey. Ingat lateks ini ialah cecair, cecair yang keluar dari pokok getah itu dipanggil sebagai lateks. Getah asli ialah molekul yang terdapat di dalam lateks. Molekul ni ialah merupakan polimer, suatu polimer semula jadi. Okey. Awak bayangkan ini ialah polimer. Okey, ini tadi ialah satu zarah, zarah lateks. Okey. Dalam zarah lateks ini, dia ialah sejenis koloid dan bukannya larutan. Dia macam campuran, bukan dia tak ada air, dia bukan berair. Dia dalam bentuk cecair saja. Zarah getah tidak larut di dalam air, sebaliknya tersebar secara berasingan di dalam air. Okey. Jadi dalam zarah getah ini, di dalamnya itu yang di dalam getah itu ialah kita panggil sebagai polyisoprena ataupun apa tadi? Getah asli lah. Okey. Polyisoprena ni ialah sejenis polimer. Okey, manakala kalau kita nak tengok monomernya kita panggil sebagai isoprena. Okey, dalam zarah getah ini dia ada membran, iaitu membran proteinnya. Membran ini dia bercas negatif. Okey, dia bercas negatif. Awak bayangkan seperti suatu sel, sel. Okey, yang di luar itu membran dia tu bercas positif. Okey, memandangkan minggu lepas kita dah belajar tentang polimer. Okey, jadi saya terangkan sedikitlah. Okey, bagaimana monomer getah ini yang kita panggil sebagai isoprena dia membentuk menjadi polyisoprena. Okey, kita perhatikan dalam isoprena. Okey, saya lukis dulu. Okey. Dia ada ikatan ganda 2.
Okey, yang ini ya. Okay, ini satu molekul monomer iaitu isoprena. Bila berlaku pempolimeran iaitu isoprena ini membentuk polimer secara semula jadi, apa yang berlaku ialah yang ikatan ganda dua karbon ini setiap satunya yang berada di hujung ni dia akan putus dia akan membentuk hidrogen ni saya lukis di bawah. Yang ini pun saya lukis di bawah. Jadi yang di kiri tu saya padam bila berlaku pempolimeran iaitu dia bergabung sesama monomer, dia akan membentuk satu ikatan keluar. Jadi dia akan bersambung dengan molekul yang sama di sebelah kiri dan kanannya. Ini C. Kemudian yang tengah-tengah ni dia akan ikatan ganda dua akan terbentuk di tengah-tengah ini. Awak perhatikan dalam gambar rajah asal ini polimer. Yang ini monomer. Dia ada 4 atom karbon yang lurus. Asalnya ikatan ganda dua ni terdapat di karbon nombor 1 dan karbon nombor 3. Di hujung lah senang kata. Bila dia membuka ikatan ganda dua tu, dia bentuk dia membentuk ikatan keluar. Dan asalnya tadi tengah-tengah ni, karbon di tengah-tengah ni dia ikatan tunggal. Bila membentuk polyisoprena, dia menjadi ikatan ganda dua di tengah-tengah ni. Dia berubah jadi ikatan ganda dua. Tapi namanya masih sama, isoprena. Cuma sekarang dia dah menjadi seperti ini. Dia sambung lagi berterusan menjadi satu rantai yang panjang. Jadilah dia polyisoprena. Kita sambung semula. Monomer bagi polyisoprena ialah isoprena atau dengan nama IUPAC 2-metil but 1,3 diena. Macam ni ya. Ini monomernya. Macam mana dia bagi nama? Saya tunjukkan. 2-metil. Kalau kita tengok dalam struktur ni dia ada CH3. Ini dipanggil metil. Dia cabang yang bernama metil. Metil ni terletak pada karbon rantai lurus nombor 2. Jadi nama untuk cabang tu ialah 2-metil. Kemudian nama bagi induk iaitu rantai lurus yang paling panjang. Ada 4 karbon jadi but. But. Kemudian 1,3 diena. 1,3 tu sebab ikatan ganda dua ni karbon yang pertama dan karbon yang ketiga. Jadi dia nomborkan 1,3 diena. Diena ni sebab ada 2 ikatan ganda dua. Ena ni maksud ikatan ganda dua lah. Diena ada 2 ikatan ganda dua.
Okay, membran protein zarah getah bercas negatif pada permukaan luar. Hal ini menyebabkan zarah-zarah getah menolak antara satu sama lain dan mengelakkan getah daripada menggumpal. Okey, susu getah ni ataupun latex, okey, dia dalam bentuk cecair ya. Mula-mula dia keluar daripada pokok tu, dia dalam bentuk cecair. Okey. Tapi bila kita nak proses dia, kita akan mencampurkan satu bahan. Itu saya akan terangkan kemudian. Bahan ini fungsinya supaya susu getah ini tadi menjadi pepejal ataupun bahasanya ialah menggumpal. Dia akan daripada cecair, dia akan menjadi bentuk pepejal. Perkataannya ialah menggumpal lah. Okey. Tapi kenapa perlu tambah bahan ni tadi untuk menggumpalkannya? Okay? Sebab zarah-zarah getah ni tadi dia ada cas negatif di permukaannya. Okay. Jadi bila ada cas negatif, setiap zarah-zarah getah ini dia akan saling menolak antara satu sama lain. Sebab negatif bertemu negatif akan saling menolak. Okay. Jadi dia kekal dalam bentuk cecair. Jadi kita tambahkan satu bahan supaya cas negatif itu akan dineutralkan. Bila dia neutral, barulah boleh menggumpal lah, dia tak saling menolak. Ciri-ciri getah asli. Getah asli bergantung kepada polimer getah yang merupakan sejenis polimer elastoma semula jadi. Jadi kita nak tahu ciri-ciri getah asli ni. Okay. Getah asli ni ialah sejenis polimer elastoma semula jadi. Kita dah belajar elastoma ni. Dia boleh meregang dan kembali ke bentuk asal. Okay. Elastoma. Kewujudan ikatan ganda 2 karbon pada struktur polimer getah juga mempengaruhi daya tahan getah asli terhadap pengoksidaan oleh udara. Okay, jadi ini ialah ciri-ciri getah asli secara umumnya. Okay. Getah asli ni dia lembut. Okay. Bila dia dah digumpal, dia dah jadi pepejal, dia membentuk pepejal putih yang lembut pada suhu bilik. Kemudian kenyal dan anjal. Okay. Getah asli dapat diregang dan kembali ke bentuk asal apabila dilepaskan. Tidak tahan haba. Bila kita letak pada suhu yang tinggi, getah asli akan menjadi lembut dan melekit. Okay, awak tengok ni lah. Awak tengok gelang getah kan. Kalau awak letak dekat api sikit, dia akan jadi lembut dan melekit. Penebat elektrik, okay, tidak mengalirkan arus elektrik dan merupakan penebat elektrik yang baik. Mudah dioksidakan. Oksigen akan bertindak balas dengan ikatan ganda 2 antara karbon dan menyebabkan getah asli dioksidakan. Ini akan menyebabkan getah asli itu menjadi rapuh lah. Dia akan dioksidakan. Reaktif terhadap bahan kimia, mudah bertindak balas dengan asid, alkali atau pelarut organik dan kalis air. Okay, tidak telap air, dia tidak akan dimasuki oleh air. Ini ialah ciri-ciri getah asli. Okey, produk-produk yang dihasilkan daripada getah asli antaranya ialah tayar, kasut, gelang getah, sarung tangan dan tapak kasut. Itu antara produk daripada getah asli. Okey, itu tadi tentang getah asli. Sekarang kita nak tengok penggumpalan latex. Tadi saya dah terangkan sikit. Penggumpalan ni ialah proses cecair latex menjadi pepejal. Kita nak menjadikan cecair latex ni menjadi pepejal, okey? Iaitu penggumpalan latex. Okey,
Latex ni ataupun susu getah, dia daripada kebun getah dikumpul dalam bentuk cecair untuk diproses atau boleh dibiarkan menggumpal dan dipungut sehari selepas penorehan. Kalau ada sesiapa yang ada di kampungnya ada kebun getah, mungkin dia tahulah. Okay. Susu getah ni bila kita toreh, dia mengalirlah keluar. Bila kita biarkan selama lebih daripada sehari, susu getah itu akan menjadi pepejal dengan sendirinya, tanpa perlu letak bahan kimia. Penggumpalan lateks dalam bentuk cecair perlu disegerakan kerana selepas terdedah kepada udara untuk beberapa jam, lateks akan mula menggumpal dan berubah menjadi pepejal. Jadi biasanya orang pergi menoreh ni awal pagi. Awal pagi. Pukul 4, pukul 3 pagi dia dah toreh. Bila dah keluar matahari, dia akan kumpulkan susu getah yang dah diperoleh sebelum dia jadi pepejal. Apakah yang menyebabkan lateks menggumpal dan bagaimanakah cara mengelakkan lateks daripada menggumpal? Jadi macam saya pernah cakap tadi, susu getah ini bila kita biarkan dia saja terdedah kepada udara, lebih daripada sehari, dia akan menjadi pepejal ataupun menggumpal dengan sendirinya. Kalau kita tambahkan satu bahan kimia ni, dia akan menggumpal terus. Dalam masa beberapa saat saja dia terus jadi pepejal. Tapi ada juga cara untuk kita mengelakkan lateks ataupun susu getah itu daripada menggumpal. Kita ada eksperimen iaitu penggumpalan lateks. Tujuannya mengkaji proses penggumpalan lateks dan cara mengelakkan penggumpalan. Jadi pernyataan masalah, adakah asid menyebabkan lateks menggumpal dan alkali menghalang penggumpalan lateks? Inilah bahan yang saya maksudkan tadi ya. Asid menyebabkan lateks menggumpal menjadi pepejal. Alkali menghalang penggumpalan lateks. Dia menghalang susu getah daripada pepejal, menjadi pepejal. Hipotesis kehadiran asid menyebabkan lateks menggumpal, manakala kehadiran alkali menghalang penggumpalan lateks. Pemboleh ubah dimanipulasi ialah bahan kimia kita lah, asid etanoik dan larutan amonia. Yang bergerak balas, penggumpalan lateks. Dimalarkan isi padu lateks. Jadi prosedur, kita ada 3 bikar berlabel ABC. Setiap bikar disukat dan dituang 20 cm padu lateks. Kemudian bikar A dituangkan 2 cm padu asid etanoik. Kemudian kacau menggunakan rod kaca secara berterusan. Langkah 3 diulangi dengan menggantikan asid etanoik dengan larutan amonia bagi bikar berlabel B. Bikar B ni pula kita gunakan larutan amonia 2 cm padu amonia, tambahkan dalam lateks dalam bikar B dan kacau. Manakala bikar C dijadikan sebagai kawalan, kita biarkan tanpa masukkan apa-apa bahan. Jadi untuk pematian bina jadual yang sesuai. Contohlah bikar A, B, C. Apa lagi? Bahan lateks dan asid etanoik. B tadi lateks dan amonia. Bikar C lateks sahaja. Dan kita akan buat pemerhatian. Untuk bikar A, kita akan dapati lateks menggumpal
menggumpal. Asid yang menyebabkan lateks menggumpal. Bicarb, lateks tidak menggumpal. Okey. Bicarb, lateks menggumpal selepas beberapa jam. Okey, ini contoh pemerhatian yang kita akan dapat. Jadi untuk perbincangan, bahan yang menyebabkan getah menggumpal dan bahan yang dapat menghalang getah menggumpal. Yang menyebabkan getah menggumpal ialah asid etanoik. Menghalang getah daripada menggumpal larutan amonia. Okey. Terangkan pemerhatian anda pada Bicarb. Okey, tadi pemerhatian kita dia akan menggumpal selepas beberapa jam. Okey, awak rasa kenapa? Saya rasa ada jawapan dia lepas ni. Apakah bahan yang boleh digunakan untuk menggantikan asid etanoik dan larutan amonia? Okey. Okey. Jadi kalau awak perasan, asid etanoik ni ialah sejenis asid lemah. Okey, kita ada belajar dalam bab 6 tingkatan 4 asid, base dan garam. Okey. Apa lagi asid lemah selain daripada asid etanoik? Itulah asid yang kita boleh guna untuk menggantikan asid etanoik. Contohnya asid metanoik. Kita dah belajar asid karboksilik dalam bab 10. Okey. Asid karboksilik. Mana-mana asid dalam asid karboksilik ialah asid lemah. So kita boleh guna tu. Untuk larutan amonia, apakah yang boleh menggantikan larutan amonia? Okey, ini awak cuba cari. Amonia ni ialah alkali lemah. Okey, cuba awak cari apa lagi alkali lemah selain daripada larutan amonia. Awak cari sendiri jawapannya. Jadi kesimpulan, adakah hipotesis dapat diterima? Yalah. Okey, asid menyebabkan lateks menggumpal, alkali menghalang penggumpalan lateks. Okey, proses penggumpalan lateks, asid dapat menggumpalkan lateks dengan meneutralkan membran protein yang bercas negatif. Tadi di awal-awal tadi saya ceritakan zarah getah itu membrannya bercas negatif. Okey, asid dia ada ion hidrogen. Ion hidrogen ni bercas positif. Jadi bila ada ion hidrogen bercas positif, dia akan meneutralkan. Okey, cas positif akan meneutralkan cas negatif pada membran protein. Maka penggumpalan boleh berlaku dengan memasukkan asid lemah ke dalam lateks atau secara semula jadi dengan membiarkan lateks terdedah kepada udara. Okey. Tadi juga saya dah bagi tahu lateks kalau kita biarkan selama beberapa jam hingga semalaman, dia akan menggumpal ataupun menjadi pepejal dengan sendirinya. Okey, kenapa? Sebab dalam udara ada bakteria. Okey, bakteria akan memasuki lateks. Okey. Jadi proses bakteria ni dia kehidupan dia dalam kehidupan bakteria ni dia akan merembeskan asid, iaitu asid laktik. Bila ada asid, maksudnya dia akan menyebabkan penggumpalan tadilah.
Okay, dia akan meneutralkan membran protein bercas negatif dan akhirnya latex akan menggumpal. Cuma dia mengambil masa yang lama lah. Okay, sebab nak menghasilkan asid laktik tu memerlukan masa yang banyak. Okay, sebab asid yang dihasilkan adalah sedikit. Okay, jadi ini sebab untuk Bikar C tadi ya, terangkan pemerhatian tentang Bikar C. Ini jawapannya. Bakteria yang terdapat di dalam udara memasuki lateks dan merembeskan asid laktik yang akhirnya menyebabkan lateks menggumpal. Okey, untuk menghalang penggumpalan lateks, lateks juga diperlukan dalam bentuk cecair untuk menghasilkan produk-produk yang tertentu seperti sarung tangan dan tiup getah. Ini betul lah. Okay. Kita nak buat sarung tangan, kita mesti ada susu getah yang dalam bentuk cecair. Larutan alkali seperti amonia dimasukkan ke dalam lateks bagi memastikan penggumpalan tidak berlaku. Jadi daripada lateks dari kebun ni tadi yang masih dalam bentuk cecair, kita ambil cepat-cepat sebelum dia beku, kita tambahkan dengan larutan amonia supaya dia kekal dalam bentuk cecair lateks. Jadi bolehlah dihantar ke kilang untuk proses yang seterusnya. Bagaimana dia mengekalkan lateks itu dalam bentuk cecair? Alkali, kalau asid, dia ada ion hidrogen. Ini yang menentukan sifat asid. Kalau alkali, ionnya ialah hidroksida. Hidroksida ni bercas negatif. Mengandungi ion hidroksida yang dapat meneutralkan asid yang dihasilkan oleh bakteria. Jadi lateks bila kita dedahkan dengan udara, dalam udara ada bakteria. Bakteria menghasilkan asid yang akan menggumpalkan lateks. Tetapi bila kita campurkan alkali dalam lateks, alkali itu dia mengandungi ion hidroksida, bercas negatif. Ion hidroksida ini akan meneutralkan asid yang dihasilkan oleh bakteria. Jadi membran protein akan kekal bercas negatif. Saya lukis lah. Ini zarah getah. Dia ada cas negatif. Bakteria membiak menghasilkan asid. Ada ion hidrogen. Tapi sebab kita dah campurkan dengan larutan alkali, alkali ada ion hidroksida. Jadi sebelum hidrogen ini sempat nak meneutralkan membran protein, dia akan dineutralkan oleh ion hidroksida. H positif bertindak balas dengan OH negatif, dia akan membentuk air lah, H2O. Jadi nanti lateks masih kekal dalam bentuk cecair dan dia mungkin akan membentuk lapisan lah, ada lapisan air sebab hidroksida dah bertindak balas dengan asid membentuk air. Ini mekanisme proses penggumpalan lateks step by step dia. Ini biasanya ditanya dalam bahagian soalan esei. Terangkan proses penggumpalan lateks. Jadi inilah jawapannya. Poin yang pertama, poin kedua, poin yang ketiga, poin yang keempat. Poin pertama, membran protein bercas negatif menyebabkan zarah getah tertolak apabila mendekati satu sama lain. Itu tentang zarah getah lah, dia ada cas negatif. Kemudian ion hidrogen daripada asid meneutralkan cas negatif pada membran protein. Bila dah neutral, jadi apabila zarah-zarah getah ini berlanggar, dia dah boleh berlanggar lah. Dia tak saling menolak dah.
Dia bergerak-gerak, dia berlanggar. Bila berlanggar menyebabkan membran protein pecah. Okay, sebab dah neutral tadi kan, dia tak menolak-nolak lagi. Dia bila berlanggar je, dia tidak melantun, dia akan pecah. Okay. Bila pecah, dalam zarah getah ni tadi ada polimer-polimer getah. Polimer-polimer getah ini dia bergabung antara satu sama lain menyebabkan lateks menggumpal. Okay. Bergabung antara satu sama lain menyebabkan lateks menggumpal. Jadi ini langkah-langkah dalam proses penggumpalan lateks. Okey, ini tentang lateks lah untuk pelajaran kita pada hari ini. Okey, ada soalan untuk ditanya. Okey, sekarang terbuka untuk soalan. Ada mana-mana bahagian yang tak faham? Saya ulang balik. Tak ada soalan? Tak ada. Tak ada. Okey, kalau tak ada, kita akan stop dulu di sini. Okey, kita berhenti sampai penggumpalan lateks. Okey, kelas seterusnya kita akan sambung dengan 423 ni, iaitu menerangkan pemvulkanan getah dan mengkaji sifat kekenyalan getah. Okey, sebenarnya kita perlu buat aktiviti lah sebenarnya. Okey, tapi kita akan bincang dululah aktiviti tu, kemudian tunggu dah buka sekolah. Okey, jadi itu saja kelas kita pada hari ini. Kita boleh bersurai. Terima kasih kerana mengikuti kelas saya pada hari ini. Sekian, terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cikgu. Terima kasih. Assalamualaikum, Mas Cikgu. Assalamualaikum juga. Okey, sama-sama.